Dia pandang dengan anak mata dia dulu. Bila dia tengok dekat tepi cermin dia ni, ada satu kepala. Kepala yang rambutnya panjang membelakangi cermin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita, pada video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Yati. Yang mana Yati ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia menjaga ibu dia yang diwardedkan di sebuah hospital yang terletak di Selangor. Kisah dia berbunyi begini. Okey. Pada hari yang dimaksudkan, Yati cakap dia berada di rumah lah pada waktu tu dengan adik-adik dia dan kemudian dengan ayah dengan mak dia lah. Okey, entah tak tahu macam mana, mak dia rebah dekat dapur. Yang perasan pada waktu tu adalah ayah dia lah, sebab ayah dia pun berada dekat dapur. Dan kemudian diorang pun bergegas lah bawa mak dia terus pergi ke hospital. Sebab mak dia ni dinyatakan dalam email ada sakit kencing manis dan kemudian darah tinggi yang agak teruk lah. Jadi bila sampai saja ke hospital, telah pun dibuat pemeriksaan, didapati mak dia ni punya orang kata darah tinggi tu teruk lah, tinggi, bacaan darah dia tu tinggi, menyebabkan doktor kata perlu tahan mak dia ni dekat ward untuk dibuat pemantauan yang lebih rapi lah. So Yati ni apa yang dia buat, dia telefon abang dengan kakak dia, sebab dia anak nombor 3 tau. Dia ada abang dengan kakak. Dia telefon abang dan kakak dia dan kemudian dia bincang dengan adik-beradik dia dan juga ayah dia siapa yang akan menjaga mak dia pada waktu tu. Kakak dia dia bekerja lah. Kakak dia bekerja, abang dia bekerja. Cuma abang dia tak mungkinlah jaga kan, sebab tu ward untuk perempuan. Yang kakak dia ni pula dah pun berumah tangga. Jadi kakak dia kata macam busy sikit lah nak jaga kan, tak boleh. Si Yati ni pula dia baru saja menamatkan pengajian dia. Pengajian universiti lah, yang mana dia sebelum ni belajar dekat UiTM Shah Alam. Jadi sekarang tengah tunggu untuk dapatkan pekerjaan. Dia lah yang paling free, betul tak? So dia kata tak apalah macam ni, dia je yang jaga. Sebab adik-adik dia semua sekolah. So bapak dia kata okey tak apa, adik-adik biar ayah yang handle. Dia cakap okey. Dia pun terus balik ke rumah dengan ayah dia. Ambil lah kain baju 2-3 helai mak dia punya barang sikit kan untuk bawa ke hospital. Bila sampai semula ke hospital, waktu tu dalam pukul 6 lebih macam tu. Bila sampai ke hospital, mak dia pun dah dimasukkan ke dalam ward. Dan dia perasan yang dia dah bawa dah barang-barang dia, cuma satu benda je yang tertinggal, iaitu charger telefon dia. Charger telefon dia tertinggal dekat dalam kereta. So dia kata okeylah tak apalah, jam waktu tu dah dekat pukul 7, dah nak tamat lah waktu melawat kan. Okay. So semua orang nak turun. Dia pun ambil kunci kereta dia, dia pas pada adik dia yang lelaki, bawah dia, adik dia yang nombor 4 Yang mana dia cakap, "Dik, tolong dik,
ambilkan charger dekat dalam kereta akak. Nanti kau jumpa akak dekat bawah je. Akak turun je lagi. Okey kak, dia kata. Dia pun ambil kunci, turunlah ke bawah. Dan kemudian si Yati ni, dia uruskanlah mak dia sikit. Dan kemudian dia cakap dengan mak dia, mak, korang turun sekejap ya, ambil charger dekat bawah. Mak dia angguk lah. Okay, dia pun teruslah berjalan keluar daripada kawasan ward ni, pergi ke arah lift. Lift pada waktu tu ada 4. Yang mana 4 ni semua bersebelahan tau. Jadi dia tengah tunggulah. Dia tekan button turun ni, tunggu mana satu yang akan terbuka kan. Dia tengah duk tunggu-tunggu, ting, bunyi. Yang mana bunyi bell elevator ni ataupun lift ni. Jadi dia pun cari mana satu yang terbuka. Oh, dekat hujung sikit. Dia kata kat dalam email kedua terakhir. Maknanya jarak lah daripada dia. Dia pun berlari pergi ke arah lift ni, yang mana dia perasan dalam lift ni ada seorang jururawat yang sedang berdiri di dalam tu. Lepas tu pandang kat arah dia, senyum lah. Dia pun okey, masuk. Dia tengok tak ada orang lain lagi yang nak turun. Dia pun tekanlah button untuk tutup pintu. Dan kemudian dia tu mula turun. Tingkat berapa pun semua dia tak tulis dalam email. Saya cerita je lah So dia kata okey, dalam masa dia nak turun ni, dia pun bacalah dekat orang kata dinding lift kan. Lift hospital kan ada macam brochure ke ataupun ada macam poster. Jadi dia pun baca, okey. Sementara nak tunggu lift sampai dekat tingkat 1 ni, tengah baca. Dia bacalah pula dekat dinding sebelah sana. Tapi apa yang membuatkan dia terkejut apabila dia pandang ke dinding sebelah sini, dia tengok dekat sebelah dia adalah poster tu. Tapi nurse yang berada di dalam lift pada waktu tu tak ada. Nurse tu tak ada, menyebabkan Yati ni bagi tahu dia sampai berpusing dekat dalam lift ni. Cari mana nurse tadi. Macam tu kan, dia pusing. Allahu Akbar. Mana nurse tadi? Dia kata tak mungkin nurse tu keluar, sebab waktu dia masuk, kan saya cakap dia tengok luar tak ada orang yang nak masuk, dia terus tutup. Dia tak nampak pun nurse keluar ke apa, tak ada. Waktu ni dia kata dia dah rasa lain. Dalam lift ni punya aura, dia kata dia dah rasa lain macam. Yelah, dia dah tak jumpa nurse ni tadi kan. Jadi bila dia dah tengok dekat sekeliling dia memang tak ada nurse tu, dia pun orang kata melangkah lah 2-3 langkah dekat sikit dengan pintu lift ni, sebab dia tak sabar nak keluar pada waktu tu. Okey, sedang dia melangkah ni, bila dia sampai betul-betul depan lift, tiba-tiba datang satu bau busuk yang lalu dekat hidung dia. Yang mana bau busuk ni, dia tulis dekat dalam email, sampai menyebabkan dia rasa nak muntah. Korang bayangkanlah betapa busuknya bau dia. Menyebabkan si Yati ni bila dia dah bau ni, dia dah tutup hidung tau. Dia dah tutup hidung. Waktu dia tutup hidung, dia terdengar pula seolah-olah macam ada suara nafas seseorang yang dia terdengar daripada telinga kanan dia. Dia cakap bunyi nafas tu seolah-olah macam ada orang yang merapatkan muka dia dekat sebelah kepala si Yati ni. Tapi dia tak toleh belakang lah, dia takut. Menyebabkan dia terus tutup mata dan kemudian tutup hidung dia kan. Bila lift terbuka je, dia lari keluar, menyebabkan dia terlanggar seorang, orang kata macam security guard. Dia terlanggar India tau, India perempuan. Jadi bila dia terlanggar tu, India tu kata, "Hey, you okay ke tak okay?" Dia kata. Terus si Yati ni pandang kat dalam lift kosong pada waktu tu. Dan kemudian India ni, dia terus cakap dekat Yati tau, "You tahu tak sekarang pukul berapa? Jangan jalan-jalan dalam hospital tau. You tahu kan sekarang dah pukul 7. Sepatutnya you tak boleh berada dekat dalam hospital lagi." Bukan. Saya jaga mak saya. Mak saya ada dekat ward tingkat atas. Dia kata macam tu. "Oh, you penjaga ke? Habis sekarang you turun kenapa?" "Saya nak ambil charger dekat adik saya." Tu adik saya tunggu dekat pagar tu. "Okey, cepat." Okey, dia pun pergi jumpa adik dia. Masa ni dia kata badan dia dah berpeluh-peluh tau. Menyebabkan adik dia perasan dan adik dia tanyalah, "Kak, kenapa kak?" "Adalah penat," dia kata. "Penat? Akak bukannya turun tangga, kak naik lift kan?" Dah lah, kau diamlah," dia cakap macam tu. Dia pun ambil charger dan kemudian dia ambil lah kunci kereta dia. Dia pun salam adik dia, teruslah menuju balik ke arah lift. Waktu dia nak naik lift kali kedua ni, dia kata dia sangatlah takut sampaikan dia kata dia tunggu ada orang nak naik lift baru dia pergi. Mana dia tak nak naik seorang-seorang lah. Dan kemudian bila dia sampai lift, memang ada orang yang nak naik, perempuan juga. Dia pun masuk sign dengan orang tu.
orang dia naik sama-sama lah, dan kemudian orang tu turun di tingkat yang lain, dia turun di tingkat yang lain. Itulah kisah yang dia kongsikan kepada saya, yang mana kisah ini pada saya sendirilah sangat menyeramkan lah, sebab dia tak boleh lari ke mana-mana. Betul tak? Dia dekat dalam lift tu, dan apa yang menyerupai jadi nurse tu dah tentulah setan ataupun jin yang berada di hospital tersebut. Tapi apabila bau busuk itu datang, kan kita dah tahu dah, alamak, nurse tadi dah lah hilang, lepas tu tiba ada bau busuk, ada suara nafas pula dekat telinga. Bertimpa-timpa dia punya gangguan, kan? Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Yati. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua ni. Kisah ini dialami oleh seorang pengirim kita yang bernama Hashimah. Yang mana Hashimah ni dinyatakan di dalam email, dia ni tinggal di Segamat, Johor, tahu. Dan dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan ataupun penampakan yang dia sendiri alami sewaktu dia berada di pejabat tempat dia bekerja. Kisah dia berbunyi begini. Okey, pada hari dia diganggu tu, dia cakap dia masuk kerja pukul 8.30, balik pukul 5.30 petang. Tapi disebabkan dia ni kerani dekat situ, jadi mesti akan ada lah kerja-kerja yang macam last minute orang bagi, betul tak? Mesti kita semua mesti pernah rasa benda tu. Orang bagi kerja last minute, dan kemudian ada report yang tiba-tiba lah, nah bos suruh siapkan waktu tu juga, waktu tu kita dah nak balik. So dia kata dia pun terpaksa lah buat, tapi dia bukan seorang lah, dia dengan beberapa orang lagi kerani. Okay, dia pun buat kerja dia sampailah jam pukul 6.30 petang. Bila pukul 6.30 dah siap, dia pun kemas lah dia punya barang dekat atas meja, dan kemudian dia angkat handbag dia, ambil kunci kereta, shutdown kan komputer, terus turun ke bawah, masuk dalam kereta, terus menuju balik. Bertolak lah kan. Okay, dia bawa kereta dia ni tak jauh daripada pejabat dia ni. Dia kata dia nampak orang kata apa, minyak kereta dia ni dah E. Dan perjalanan daripada pejabat dia nak menuju ke rumah ni agak jauh juga tau. So nak tak nak kena isi lah, sebab kalau dia tak isi petang tu, besok dia kena isi pagi-pagi. Lagilah terkejar-kejar, betul lah, nak kejar punch card lagi. So okey lah, tak apalah, dia pun ambil keputusan berhenti dekat satu petrol pump. Memang tak jauh lah daripada pejabat dia. Okay, dia pun masuk petrol pump tu, dan kemudian dia masuk dekat kedai. Dia pun keluarkan dia punya beg duit lah. Dia cari beg duit dia, mana beg duit ni? Biar betul, tak ada dalam handbag dia. Dalam kereta kot. Dia pun keluar balik, masuk dalam kereta, cari dalam kereta, tak ada juga. Dia kata, mana beg duit aku ni? Tak apalah, dia pun bayar minyak ni menggunakan aplikasi. Dia tulis dalam email lah, dia bayar guna Settle. So dia bayar pakai Settle, isi minyak, teruslah bawa kereta dia macam ke arah nak keluar daripada petrol pump ni, tapi dia berhenti tepi dulu. Dia kata dia duk fikir, mana beg duit aku tercicir? Sebab dalam tu ada IC, ada kad bank, lepas tu ada duit, betul tak? So dia kata, mana ni buatnya dalam perjalanan ada roadblock macam mana ni? Biasalah orang perempuan duk terfikir macam tu kan. Tengah dia duk fikir-fikir, lah, beg duit aku tertinggal dekat bawah meja dia. Cerita dia macam ni, tengah hari tu dia pergi beli makanan tau dengan kawan-kawan dia dekat kedai makan bawah pejabat dia tu. Jadi nak turun bawah takkanlah nak bawa handbag semua bagai kan, berat. Dia bawa lah telefon dengan beg duit je. Bila dia sampai dekat office balik, beg duit tu dia letak dekat bawah meja dia. Telefon kita pakai kat tangan, jadi kita letak atas meja, betul tak? So dia kata, nak tak nak aku kena ambil juga beg duit ni. Sebab kalau kena buat jadi roadblock macam mana kan, ada duk terfikir macam tu. Dia pun patahlah balik sebab jarak antara petrol pump dengan pejabat dia tak jauh pun. Okay, dia pun jalan. Waktu tu orang kata langit dah mula gelap lah. Jam dia tak tahu pukul apa. Okay, dia pun sampai dekat depan je pejabat dia ni, dekat orang kata pagar ni. Dia jumpa dengan seorang security guard. Dan kemudian dia cakap dengan guard ni, bang, saya punya beg duit tertinggal dekat atas, saya nak kena ambil.
Lah ya ke? Atas ada orang lagi tak bang? Tak ada, saya dah kunci. Tak apa, jap, saya buka. Dia kata macam tu. Security guard ni pun ambil lah kunci tu dan kemudian jalan kaki lah menuju ke orang kata pejabat ni. Yang si Hashima ni pula, dia bawa kereta dia parking dekat sikit lah dengan pejabat dia. Okey, dia pun turun jalan kaki. Waktu tu guard ni dah naik atas dulu lah. Okey, dia pun jalan naik ke atas. Guard ni dah buka pintu kaca tu kan. Dia pun buka pintu kaca dan kemudian guard dia kata, nak saya teman masuk ke? Tak apa bang, abang tunggu sini je, dia kata. Okey, kalau macam tu saya turun bawah dululah, dia cakap macam tu. Janganlah, abang tunggulah sini, kejap lagi saya keluar, abang terus kunci. Baik, dia kata macam tu. Okey, Hashima ni pun melangkah masuk ke dalam pejabat dia, yang pada waktu tu dah gelap lah, orang dah tutup lampu kan. Lepas tu kat luar pun dah gelap. Okey, jadi dekat dalam pejabat ni, dia macam sama-sama je lah, nampak ada partition, ada komputer, ada meja kan. Okey, dia pun jalan. Waktu ni dia tak pandang atas, tak pandang mana kiri kanan, tak pandang. Dia hanya pandang meja dia je. Dia jalan sampai dekat meja dia. Dia raba-raba bawah, orang kata meja dia ni, jumpa beg duit. Okay, bila dia jumpa beg duit, dia ambil. Tiba-tiba dia terdengar ada satu, orang kata suara, tapi bukan suara orang. Dia bunyi seolah-olah macam kayu yang dipijak. Dia kata macam tu. Saya pun tak pasti bunyi dia macam mana, tapi dia dengar bunyi itu menyebabkan dia macam tercari lah. Apa benda tu? Dia tercari-cari tau. Cari. Bunyi lagi sekali bunyi tu. Menyebabkan dia cari-cari, dia terpandang dekat satu rak. Rak tu orang buat susun fail. Lepas tu adalah macam ada cenderamata orang letak kat situ kan. Jadi bila dia pandang je dekat rak ni, apa yang menarik perhatian dia adalah di atas rak tersebut, dia nampak seolah-olah macam ada sesuatu yang sedang menyangkung dekat atas tu, ataupun kita boleh kata bertenggek lah. Bertenggek dekat, betul-betul dekat atas rak ni tau. Dan kemudian rambut dia menjurai. Dia tak nampak muka, dia hanya nampak rambut yang menjurai. Dan kemudian tangan dia terjuntai ke bawah. Tangan dia panjang sangat. Menyebabkan bila dia nampak je benda tu seolah-olah macam menarik tangan dia tau. Tarik tangan dia naik atas. Part ni lah dia kata dia terus Allahu Akbar. Dia pegang beg duit dia, dia lari terus keluar. Waktu dia keluar sampai kat pintu kaca ni, dia tak nampak ada guard pun. Tapi dia tak peduli, dia terus turun. Dia tinggalkan pintu tu terbuka macam tu je. Dan kemudian bila dia sampai bawah, dia dah ambil nafas kan. Dia dah mula takut, dah menggigil ni. Tiba-tiba guard ni turun. Dia nampak guard turun dah, keluar daripada pintu besar. Yang mana guard ni keluar. Lepas tu guard dia kata, Mah, kenapa awak tak tunggu saya? Dia cakap macam tu. Bang, saya minta maaf bang, tadi saya nampak sesuatu lah bang kat atas. Dia cakap macam tu. Awak nampak apa? Kata macam tu lah. So si Hashima ni pun cakap, tak tahulah bang, macam nantilah bang saya cerita. Awak dah nampak sesuatu, awak tinggal saya dekat atas Dia cakap macam tu kan. Lepas tu guard ni gelak tau. Lepas tu Hashima ni dia tak ada masa nak ketawa. Dia masuk dalam kereta, terus memandu balik. Sampai je ke rumah, dia pun mandi. Dan kemudian dia pun cerita lah dekat husband dia apa yang dia kena. Sebab malam tu dia macam rasa takut tau. Dia nak pergi ke dapur, dia ajak suami dia. Dia nak pergi mandi, dia suruh suami dia tunggu dekat dalam bilik. Macam tu. Dia rasa macam benda tu ikut dia sampai ke rumah. Tapi sebenarnya benda tu tak adalah, perasaan dia sajalah. Itu dia kata perasaan dia je. Keesokannya dia pergi ke office dia macam biasa, kerja. Tapi separuh hari je. Sebab dia kata badan dah mula tak sedap daripada pagi tu lagi. Masuk je ke dalam office, bila dia tengah buat kerja, badan dia dah mula demam. Dan kemudian kawan-kawan dia semua cakap, kau pergilah jumpa bos. Cakap kau nak pergi klinik, kau tak sihat ni, aku dengar suara kau pun dah lain. Okeylah. Kemudian dia jumpa bos dia pergi ke klinik. Hari tu dia kerja separuh hari je lah. Selebihnya dia dapat MC kan. So itulah pengalaman seram yang pada saya juga agak mengerikan. Sebab dia nampak satu susuk tubuh yang sukar untuk dijelaskan lah kan. Rambut yang panjang dan kemudian bertinggi betul-betul dekat atas rak tu. Macam mana benda tu naik? Kalau orang tak mungkin lah. Pastinya jin ataupun syaitan yang cuba untuk mengganggu dia. Tapi tangan dia tu yang panjang sampai bawah kan. Bila dia pandang je, benda tu macam tangan dia macam makin naik atas kan. Dalam keadaan suasana pejabat yang gelap time tu.
Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Hashimah. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan ataupun dikongsikan oleh seorang pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Nick. Yang mana Nick ni bagi tahu kisah ni berlaku dah lama, tahun 2011. Yang mana pada waktu tu dia ni sedang menyambung pengajian di sebuah institut pengajian tinggi yang terletak di Johor. Dan dia ingin berkongsilah satu pengalaman seram ringkas yang dia pernah alami sewaktu dia belajar dekat sana lah. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Nick cakap pada waktu tu hari macam biasalah, dia pergi kelas pagi kan. Lepas tu time tak ada kelas dia balik. Cuma ada satu malam ni, okey, yang mana dia tengah berada di bilik pada waktu tu. Dia baru balik daripada beriadah petang, main futsal waktu tu. Okey, naik saja ke rumah dan kemudian dia pun mandilah. Mandi. Dia pun berehat dekat atas katil dia. Sebab dia kata sekejap lagi dia nak terus sambung study lah. Dia nak buat lah assignment apa semua kan. Tengah dia duduk atas katil ni, tiba-tiba dia dapat satu panggilan telefon. Tapi sebelum dia dapat panggilan telefon ni, dia kata waktu dia duduk atas katil, dia dah rasa macam lain sikit tau. Dia tak tahu kenapa dia rasa macam dia bukan seorang-seorang dalam bilik dia ni. Dan bilik dia ni, bilik sewa dia ni, dia seorang lah pada waktu tu. Cuma dia kata kenapa aku rasa macam ada orang dalam bilik ni kan. Dia cakap macam tu. So tak apalah, dia just ignore je. Bila masuk je waktu maghrib, dia pun start lah solat maghrib apa semua. Okay. Lepas tu lepas dia solat ni, dipendekkan cerita, dia duduk atas katil. Tiba-tiba dia dapat satu panggilan telefon. Okay, yang mana dia tengok member dia. Dia kata kenapa pula member aku telefon ni. Dia pun angkat. Hello, Assalamualaikum, kat mana? Kat bilik lah. Tahulah kat bilik. Aku nampak lampu bilik kau menyala. Dia tu. Kau kat mana? Aku kat bawah ni lah. Turun lah. Tak malas lah. Kau dah ajak keluar ke? Aku malam ni aku nak study lah. Dia cakap itu. Mailah cakap kan. Makan lah dulu. Lepas tu study lah. Last lah aku dah duduk kat bilik lah. Jom lah, aku dah ada kat bawah ni. Pergi siap. Jangan tergigih. Dia kata tu. Mana? Dia pun tengoklah dekat tingkap. Okay? Dia tengok dekat tingkap, dia nampak kereta kawan dia ada dekat bawah. Dan kemudian ada kawan dia. Lepas tu dalam kereta tu ada seorang lagi lelaki dan kemudian ada dua orang perempuan. So dia kata, perhati. Girlfriend dia dalam kereta. So dia kata, alamak. Girlfriend dia ada kan. Tak boleh jadi ni. Nak kena pergi ni. Dia pun siap. Turunlah ke bawah kan. Okay, turun ke bawah. Sampai je dekat bawah, kawan dia dah ada dalam kereta. Okay. Dia pun buka pintu belakang dan kemudian dia masuk. Semua orang pandang dia. Semua orang dalam kereta tu pandang dia. Termasuklah girlfriend dia. Girlfriend dia muka macam muka marah tau. Lepas tu dia pandang. Kenapa korang tengok aku? Apa pasal ni? Korang dengan siapa tadi dalam bilik? Dia cakap itu. Dalam bilik aku seorang lah. Kau jangan nak tipu lah. Aku nampak belakang kau ada orang. Bila masa pula belakang kau ada orang? Betul, aku nampak belakang kau ada orang. You bawa perempuan mana masuk bilik Tiba-tiba girlfriend dia marah tau. Macam, kenapa? You bawa siapa dekat dalam bilik kan? Apa you cakap ni? Dia cakap, mana ada orang? Tadi masa kau tengok dekat tingkap, kita orang nampak kat belakang kau ada satu perempuan berdiri. Betul-betul dekat belakang kau. Kau cakap betul. Serius lah, mana ada orang dalam bilik aku? Aku kan seorang dalam bilik. Patut kau tak nak keluar kawan dia cakap macam tu. So yang girlfriend dia dah mula marah. Lepas tu dia pun tengok dekat arah bilik dia. Waktu dia pandang ke arah tingkap bilik dia ni, dia cakap dekat tingkap dia ni ada langsir kan. Langsir waktu tu. Langsir ni macam ada orang selak tau. Tapi bilik ni gelap. Menyebabkan bila dia tengok betul-betul, tiba-tiba langsir tu macam dilepaskan. Tertutup balik. Dia kata, ni tak boleh jadi ni. Dia pun turun daripada kereta, naik baliklah ke apartmen dia. Bila dia naik, sampai saja ke bilik dia, dia kata dia dipendekkan cerita lah. Dia sampai je dekat atas, dia buka je pintu. Dan kemudian dia buka pintu bilik dia sebab pintu bilik dia kunci. Dalam rumah tu dia tinggal 4 orang. So bila dia buka je pintu bilik dia, satu bau harum yang keluar, seolah-olah macam keluar daripada dalam bilik.
lalu dekat dia. Ni Nick bagi tahu. Yang mana bila bau tu lalu je dekat hidung dia, dia kata bilik dia gelap time tu. Dia buka lampu, bilik memang tak ada sesiapa, tapi ada satu bau harum. Harum sangat dekat dalam bilik dia. Menyebabkan dia tutup balik pintu, dia biarkan lampu terbuka dan kemudian dia masuk dalam kereta. Masuk dalam kereta, dia teruslah pergi berjalan kan. Jalan sampai kat kedai makan. Kat kedai makan ni dia berbual lah. Lepas tu kawan dia ni just diam je lah kan. Yang girlfriend dia pun dah macam bad mood lah. Jadi dia pun terang dekat awet dia kan, mana ada orang dalam bilik I, tak ada siapa. Tapi tadi waktu aku masuk bilik dia, aku buka pintu bilik, wangi weh dalam bilik aku. Oh serius lah, dia cakap. Ya betul. Kau tadi petang tadi kau pergi mana? Petang tadi aku main futsal je. Kau dah mandi belum ni? Dah mandi, dah solat, siap dah. Puasa ada benda ikut kau balik lah. Aku tak tahu. Aku takut tu nak balik rumah ni. Aduh macam mana lah, dia cakap tu. Alah apa nak takut? Rumah kau kan ada lagi 3 orang. Betul juga tak apalah. Dia pun makan. Waktu ni girlfriend dia macam dah mula okey lah. Sebab girlfriend dia pun macam bila dengar kisah ni macam seram pula kan. Betul ke ada orang? Sebab bila tanya kan, ada nampak macam perempuan tu macam mana, dia kata belakang si Nick ni macam perempuan tu rambut panjang. Tapi sebabkan ada lampu dalam bilik, jadi nampak macam bayang-bayang. Betul tak? Kita nampak belakang kita ada cahaya, jadi nampak macam bayang-bayang lah. Si Nick ni betul-betul dekat tingkap. Lepas tu belakang dia ada satu perempuan yang berdiri. Yang peliknya perempuan ni berdiri tinggi. Perempuan ni berdiri tinggi tau. Itu yang bila dia orang fikir-fikir balik, confirm lah itu bukan orang lah. Pada mulanya dia orang ingat si Nick ni bawa balik perempuan masuk dalam bilik. Yelah budak-budak belajar kan, mungkin nakal ke apa. Tapi rupanya tak ada. Memang Nick ni seorang-seorang dalam bilik. Jadi apakah ataupun siapa yang berada dalam bilik dengan dia pada waktu tu, sedangkan dia seorang-seorang. Dia memang tak adalah penampakan ke apa. Dia kata tak ada. Gangguan ni cuma dia bau tu lah. Yang nampak tu adalah kawan-kawan dia. Tapi malam tu dia tidur kat ruang tamu bersama dengan kawan-kawan yang lain. Sebab dia balik je rumah, dia cerita dengan kawan-kawan dia apa yang berlaku. Kawan-kawan dia yang 2 orang lagi ni, dia tidur satu bilik. Tahu, yang seorang lagi dekat bilik dia. Rumah tu ada 3 bilik. Dan kemudian 2 orang bilik sendiri. Dan kemudian ada 2 orang kongsi bilik lah. 3-3 ni takut nak tidur kat bilik 2 orang. Dan kemudian dia orang tidur ramai-ramai kat ruang tamu. Esoknya dia orang pergi kelas macam biasa lah. Tapi pada hujung minggu, hari Jumaat malam macam tu kan, dia orang pun buat bacaan Yasin beramai-ramai. 4 orang ni baca Yasin dalam rumah. Sebab takutlah ada benda-benda. Kalau bukan si Nick ni yang bawa pun, mungkin kawan-kawan yang lain kan. Kawan-kawan yang lain pun keluar malam juga. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Nick. Kisah seram kita yang keempat ni pula pada saya agak sedikit berlainan. Kisah ini agak berlainan lah dengan kisah-kisah yang saya pernah kongsikan sebelum ni. Ianya diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Finas. Dan Finas ni pula bekerja sebagai doktor di sebuah klinik 24 jam yang terletak di Tebrau. Dia tulis dia tulis dalam email Tebrau. Tebrau ni kalau tak silap saya Johor tak? Kalau saya salah tolong tinggalkan kat ruangan komen ya. Yang mana dia ingin berkongsi satu pengalaman seram yang berlaku di dalam klinik. Kisah dia berbunyi begini. Okey, pada malam yang dimaksudkan, pada waktu tu si Dr. Finas ni, dia ni bekerja 2 tau. Maksud ada 2 orang doktor. Dia dengan seorang lagi doktor, yang mana ada 2 bilik lah waktu tu, bilik untuk attend pesakit. Okey. Dan ada 2 orang budak dekat orang kata kaunter depan, pendaftaran apa semua kan. Okey, waktu tu jam dalam pukul 11 malam macam tu. Dia ni keluar daripada klinik. Okey, waktu dia nak keluar daripada klinik ni, dia nampak ada 2 orang perempuan masuk dalam klinik dia, yang mana seorang perempuan ni usia dalam 20-an, seorang lagi mungkin mak dia. Jadi dia masuk dalam klinik, yang doktor ni just keluar je lah. Keluar, pergilah dekat satu kedai makan yang berada dekat dengan dia punya klinik. Kedai makan ni adalah kedai makan mamak tau. Jadi dia kata okey lah,
Dia pun berjalan, keluar je daripada klinik dia nampak ada 2 orang pula lelaki kat luar. Seorang lelaki muda, seorang lelaki yang tua sikit. Okay. Dia pun jalan pergi ke arah kedai mamak ni. Dia kata, alamak, dalam penuh. Dekat tempat duduk dalam ni penuh. Waktu tu ada budak-budak lelaki, lepas tu ada pasang bola pula time tu. So alamak, dia tak boleh lah duduk kat dalam kan. Dia just order je dan kemudian dia order bungkus, dia duduk dekat meja luar. Waktu dia tengah duduk, tunggu makanan ni, telinga dia terdengar perbualan di antara budak lelaki yang muda ni dengan yang tua ni. Yang tua ni pula. Yang lebih tua ni lah kan. Yang mana pakcik ni cakap dengan dia. Kau cakap betul-betul, apa yang berlaku ni? Dia cakap macam tu. Macam marah tau. Budak umur 20-an ni pula dia cakap dengan pakcik tu, macam ni pakcik, dalam kereta tadi tak tahu kenapa tiba-tiba dia meracau. Dia meracau, lepas tu dia kata sakit, tangan dia sakit, kaki dia sakit. Dia cakap macam tu. Kau cakap betul-betul, kau ada buat apa-apa ke? Tak ada pakcik, sumpah demi Allah saya tak buat apa-apa. Dia tiba-tiba je dalam kereta tadi. Kau ingat jadi apa-apa ke anak aku, kau bertanggungjawab. Ini ditulis dalam email So si Dr. Finas ni dia rasa macam, apa sal ni kan, pergaduhan apa ni? Okay, tak apalah. Makanan dia pun sampai. Dia pun bayar makanan dia dan kemudian dia ni lah ambil makanan dia, menuju balik ke klinik. Lalulah dekat 2 orang lelaki ni tadi. Bila dia masuk, dia tak masuk lalu pintu, dia masuk lalu pintu depan. Dan kemudian bila nak masuk dalam bilik dia ni, dia akan lalu dalam. Dia akan masuk dekat kaunter dan kemudian lalu pintu dalam. Macam tu lah. So Dr. Finansi kata dekat depan bilik ataupun dekat depan ruang menunggu ni ada 2 orang perempuan tadilah. Okay, dia pun masuk dalam bilik dia. Dia ingat dia nak makan dulu. Dan tiba-tiba ada seorang budak yang bekerja dekat kaunter ni datang dekat bilik doktor. Okay, datang, dia kata, Doktor nak makan dulu ke? Saya makan dulu kot. Kenapa? Tak, saya boleh tak panggil dulu pesakit kat luar tu? Kenapa? Doktor seorang lagi tak ada? Ada, tapi dia tengah hadapi satu patient lah. Dia tengah attend satu patient. Lama pula. Oh iya ke? Lama, kesian pula dia menunggu. Lagipun saya tengok, kesian budak tu tangan dia lebam-lebam. Alamak. Waktu ni dia kata, okey tak apa. Saya tak apa, panggil dia dulu masuk dalam. Okey. Budak ni pun keluar, dia letak makanan dia dekat tepi meja. Okey, dia letak tepi meja, pintu dia diketuk. Tek tek tek. Okey, dia pun okeylah. Pintu ni dia buka. Okey, nampak ada seorang makcik tau. Makcik tua ni dia buka pintu. Doktor, dia kata, masuk nak, masuk. Dia kata macam tu. Masuk. Lepas tu anak dia pun masuk, duduk sebelah doktor ni. Duduk sebelah doktor ni. Makcik ni duduk dekat satu kerusi sofa yang memang dah disediakan lah untuk menunggu. Duduk dekat situ. Lepas tu dia pun tanya, ya dek, kenapa? Sakit apa ni? Dia cakap macam tu. Budak ni just diam je, tak jawab apa-apa. Dr. Finas kata budak ni just pandang bawah, diam je, macam tak nak cakap apa-apa tau. So doktor ni pun cakap dengan mak dia, apa yang berlaku ni makcik? Macam ni doktor, anak saya tadi dia keluar dengan kawan dia lah dekat luar tadi. Tiba-tiba dia balik, tangan dia lebam-lebam macam ni. Makcik pun tak tahu tangan lebam mana satu, cuba tunjuk. Dia kata sebab budak tu pakai lengan panjang. Jadi bila angkat, memang lebam. Teruk tau. Macam mana biru macam tu. So Dr. Finas kata, kenapa ni? Macam dipukul dengan objek keras pun ada. Okey, cuba duduk dulu dekat ni. Saya nak buat pemeriksaan. Dia kata macam tu. Okey. Dia bawa budak ni, duduk baringkan dekat satu, orang kata macam katil lah untuk pemeriksaan. Dan kemudian cek. Dekat tangan ada lebam. Tapi lebam ni seolah-olah macam kesan jari tau. Yang digenggam kuat. Ini apa yang Dr. Finas cakap lah. Bila dia tengok, dia kata, cuba cerita betul-betul dengan saya apa yang berlaku sebenarnya. Sebab dekat tangan ada, tangan kanan, kiri kanan ada, dekat kaki, bahagian keting ada, dekat bahagian peha pun ada. Waktu ni ditanya budak ni just baring je, dia pandang je dekat atas tau, dekat pandang ceiling lah, tak cakap apa-apa. Menyebabkan Dr. Finas ni cakap dengan makcik ni, makcik, boleh tak makcik duduk dulu? Saya nak cek anak makcik. Tak boleh, saya nak duduk sini. Makcik, tolong bagi kerjasama. Duduk dulu kat sana, boleh Jadi saya panggil balik. Yelah. Makcik tu pun duduk dekat kerusi tu. Dan kemudian dia tutup tirai. Si doktor ni tutup tirai. Dan kemudian dia tanya lagi dekat budak ni. Cerita betul-betul dekat saya. Apa sebenarnya yang berlaku? Sebab takutlah budak ni tak nak cerita sebab mak dia ada. Tapi bila dia tanya-tanya, budak ni tak jawab juga. Okeylah, dia ambil keputusan untuk pergi kat bahagian keting. Kan kaki budak tu melunjur kan. Dia pun tengok dekat bahagian keting, lebam. Dia pun cakap dengan budak ni.
Daripada apa yang saya nampak, okey, lebam awak ni, dia baru cakap macam tu, bila dia cakap lebam awak ni, dia pandang ke arah muka budak ni lah. Bila dia pandang je, dia tak tahu bila budak ni duduk tau, kaki dia melunjur ni, dia baring, tiba-tiba budak tu macam duduk, mukanya pandang ke arah doktor ni dan kemudian matanya terbeliak, senyumannya lebar. Senyum pandang ke arah doktor ni, menyebabkan doktor ni kata senyuman tu bukan senyuman yang manis weh. Dia senyuman yang menyeramkan. Menyebabkan bila doktor ni nampak je, dia terus Astagfirullahaladzim, dia kata. Makin lama dia pandang mata budak ni, makin dia rasa seram, makin dia rasa takut. Menyebabkan doktor ni capai tirai ni, buka. Bila buka je, tirai tu dah terbuka, makcik ni bangun kan. Anak makcik ni terus baring dan kemudian pandang ke atas balik. Waktu ni Dr. Finas ni, dia kata dengan budak ni bangun, duduk dekat kursi luar dulu. Dia nak bercakap dengan mak budak ni kan. Okey, bila budak ni dah keluar, makcik ni pun duduklah sebelah doktor. Kemudian dia tanyalah, kenapa ni doktor? Kesan ni macam orang kata apa, ganas kan, macam ada orang pukul kan, dia kata macam tu. Okey makcik, saya sebenarnya tak tahu. Kalau saya tengok memang betul lah, nampak macam ada orang genggam tangan dengan kaki dia. Tapi saya nasihatkan makcik, cuba juga panggil ustaz ke, dia kata tu. Kenapa doktor cakap macam tu? Sebab waktu saya rawat anak makcik tadi, saya tengah tengok lebam dia tadi, tiba-tiba anak makcik bangun dan kemudian senyum pandang saya. Muka dia menyeramkan makcik, dan kemudian bila saya pandang mata dia, saya rasa lagi takut, seolah-olah macam ini bukan dia. Oh ya ke doktor? Tak apa, saya akan bagi ubat untuk susut bengkak apa semua kan. Okey, nanti bagi dia makan lah. Tapi dalam masa sama tolonglah carilah orang-orang yang pandai ke untuk ubat. Takutlah juga kan kalau benda-benda luar. Baik. Okey, makcik ni pun keluar. Dan kemudian bila makcik ni keluar, dia teruslah sambung dia nak makan kan. Okey, bila dia dah bagi tahu dengan budak depan nak bagi ubat apa semua, dia nak makan ni, dia kata dia lagi rasa takut. Dia tak tahu kenapa, sebab bila dia pandang mata budak ni terus, rasa ketakutan tu berlarutan. Sampai budak tu dah belah pun, sorry, budak dia dah pergi pun, still lagi dia rasa takut. Cuba korang bayangkan. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Dr. Finas. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir, ataupun kisah seram kita yang kelima untuk video kita pada kali ini. Okay. Kisah ini dialami oleh seorang pengirim kita yang bernama Wadi. Dan Wadi bagi tahu dalam email, dia ni bekerja sebagai pemandu lori. Dan dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram, penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia berehat di sebuah R&R waktu dia balik daripada Terengganu. Kisah dia berbunyi begini. Pada hari yang dimaksudkan, dia ni bekerja di kilang, sebuah kilang yang terletak di Kelang, Selangor. Okay? Dan pada waktu tu dia bawa lori trailer. Dia bawa ada trip lah, satu trip barang ke satu kilang dekat Terengganu. Okay. Dalam perjalanan pergi memang tak ada apa-apa pun yang berlaku, dan pada waktu tu dia bawa lori seorang, dia tak ada partner. Okay, sampai saja dekat kilang sana, dia pun loading barang semua. Okay, dah siap dapat macam LO apa semua kan. Okay, dia pun sign, dia pun jalan balik. Okay, menuju balik. Okay, dalam perjalanan balik ni lah dia diganggu. Yang mana waktu dia tengah bawa lori ni, dia kata mata dia sangatlah mengantuk, memandangkan pada waktu tu dah pun tengah malam. Pukul berapa dia tak cakap, tengah malam je. Mungkin 12, mungkin 11, mungkin pukul 1 pagi. Okay, jadi disebabkan mata dia terlalu mengantuk, dia kata dia perlu berhenti tidur dulu ataupun berehatlah, sebab membahayakan nyawa dia dan juga pemandu lain sekali. Betul tak? Sebab dia lori besar, betul. So kalau berlaku kemalangan, menyusahkan ramai orang lah. So dia kata dia tengok dekat tepi jalan ada satu signboard 500 meter
dia akan jumpa satu RNR yang digelar dalam email sebagai RNR Maran. Jadi dia pun okeylah ambil keputusan berhenti dekat RNR ni dulu, kemudian dia turun daripada lori, pergi dekat satu vending machine, beli air dan kemudian dia patah balik. Patah balik, naik ke dalam lori. Dia kata dia tunggu. Isap rokok sebatang lah, dia kata. Dia pun smoking sebatang rokok. Dan kemudian dia kata still tak hilang mengantuk. So dia turunkan tingkap dia, suku kiri dan kanan, dan kemudian dia tutup semua lampu dalam kabin. Saya panggil kabin lah, kepala lori tu kan. Dia tutup semua dalam kabin, lampu. Kemudian dia duduk dekat belakang. Bahagian belakang tempat duduk lori ni diceritakanlah dalam email. Saya tak tahu, saya tak pernah masuk dalam kepala lori. Tapi dia kata belakang tempat duduk lori ni ada tempat baring, macam katil tau. Untuk pemandu-pemandu ni rehat. So dia duduk dekat belakang ni. Dia tutup tirai dan kemudian dia set jam dia. Dia tidur 20 minit je. Untuk dia segar balik kan. Sebab nak mulakan perjalanan balik. Waktu dia tengah tidur, memang tak ada apa-apa yang berlaku, Alhamdulillah. Cuma dia tersedar daripada tidur dia awal, daripada jam dia. Yang mana awal sikit lah bila dia tersedar tu. Dia pun tengok jam dia memang belum berbunyi pun lagi. So dia kata tak apalah. Dia pun turunkan kedua-dua belah kaki dia, duduk pandang ke arah windshield ataupun manggil apa, cermin depan kan. Pandang cermin depan ni. Sambil tu dia duduk, dia cuba ambil nafas sikit. Kot dah boleh jalan ni kot. Mata dia dah tidur sekejap kan. Dia pun bangun, macam berjalan menunduk, pergi ke arah tempat duduk driver ni tadi. Bila dia duduk, dia pun buka air yang dia beli dekat vending machine tadi. Dia tak minum lagi. Dia buka, dia pun minum. Dia minum. Dia pun pegang steering macam nak undur lah untuk jalan kan. So waktu dia nak bawa ni, dia tengah tengok meter dia ni, dia pandang depan, tiba-tiba kepala dia terberhenti tau. Dia macam tengok depan, tiba-tiba kepala dia macam tu. Sebab dia cakap, dia nampak dekat cermin tepi dia ni, daripada anak mata dia, dia nampak cermin tepi dia ni macam ada sesuatu yang sedang berdiri betul-betul dekat tepi cermin ni. Jadi dia pun pandang perlahan-lahan. Dia pandang dengan anak mata dia dulu. Bila dia tengok dekat tepi cermin dia ni, ada satu kepala yang rambutnya panjang membelakangi cermin. Berdiri sama tinggi dengan orang kata tingkap lori ni. Menyebabkan si Wadi ni terus naikkan dia punya cermin dan kemudian dia kata, Astaghfirullahaladzim, time-time ni lah kau nak tunjukkan diri. Dia cakap macam tu. Sebab kepala tu betul-betul dekat tepi cermin dia kan. Dia pun masuk gear, mulakan perjalanan. Dia tinggalkan je lah benda tu. Tapi yang menyebabkan saya rasa kisah dia lebih menyeramkan apabila dia berjalan, lori tu start jalan je, masuk ke highway kan. Si Wadi ni perasan daripada anak mata dia, kepala tu masih lagi berada di tepi lori. Maknanya benda tu ikut lori dia. Dan sampai satu masa bila Wadi ni baca dalam hati, Astaghfirullahaladzim, sebab dia kata dia bawa lori dah lama. So dia dah boleh hadapi lah benda macam itu kan. Dia pun baca ayat dalam hati apa semua, cuba ludah kiri kan. Dan kemudian dalam masa dia tengah bawa ni, tiba-tiba benda tu daripada tepi cermin ni terbang naik ke atas, tapi tak tahu pergi ke mana. Dan sampailah ke Kelang, dia memang tak nampak lagi dah benda tu. Itulah kali terakhir atas highway tu, tiba-tiba benda tu macam terbang ke atas. Ini adalah satu kisah seram penampakan yang dia cakap dia sendiri rasalah paling ekstrim lah sepanjang dia bawa lori. Sebelum ni macam ternampak-nampak tepi jalan apa semua tu, itu perkara biasa. Tapi bila benda tu ikut dia, itu yang menyebabkan pengalaman dia yang ini luar biasa lah. Kan? Dan pada saya dia adalah seorang yang berani, Wadi ni. Sebab apa? Dia boleh pula, bila dia dah nampak tu, dia boleh pula relax kan. Cakap pula tu, time ni lah kau nak muncul kan. Masuk gear lah, baru jalan kan. Benda tu ada lagi kat tepi dia ni. Relax, baca ayat kursi dalam hati, relax, boleh relax. Pada saya Wadi ni berani. Kalau saya lah berada dekat situ, saya tak nak berada dalam situasi tu. Dan saya tak bawa lori. Tapi kalau saya lah yang ada kat situasi macam Cik Wadi ni kena, saya rasa
Willy lori saya. Ternaik tayar depan dia, confirm. Dah gurau-gurau. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Wadi. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi menonton video saya ni daripada mula sampai ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargailah. Ini salah satu cara anda tunjukkan support anda kepada saya untuk saya terus buat video. Dan yang mana anda semua yang baru je jumpa channel ni ataupun baru je sampai ke Sembang Kopi ni, sekiranya lah anda suka dengan cara penyampaian saya ataupun anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang menarik saya akan kongsikan dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.